sahbihi. Alhamdulillah, kita sambung lagi perbincangan kita pada petang ini. Pembacaan kitab daripada kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin. Bagaimana biasa, sekadar saya nak kepastian semua yang ada dalam grup ni boleh dengar. Tulis sikit di ruangan komen tu Alhamdulillah kalau boleh dengar jelas. Tulis Alhamdulillah. Dan kalau boleh sambil-sambil sebut di tempat masing-masing. Kita dapat pahala dah. Pahala sebut Alhamdulillah. Sebut Alhamdulillah. Sebut dari mana? Macam Puan Nordalillah Helmi. Tulis ni. Alhamdulillah Putrajaya clear Ustaz. Alhamdulillah dari Setia Alam. Alhamdulillah dari Rawang, dari Sungai Buloh, dari Serendah, dari Rawang, Putrajaya. Alhamdulillah jelas dari Shah Alam. Masya Allah. Seronok kita rasa rupa-rupanya dari seluruh dunia sama kita. Sorry. Dari Kota Kinabalu, dari Singapura. Jun dari Singapura. Masya Allah. Dari Kelang. Allah Jasih. Line saya ke? Okey. Shah Alam, Andalas, Singapura, Kota Kinabalu, Kota Damansara, Siti Nora dari Kelang, Zakiyah dari Singapura, Abdul Rahman dari Pandan, KL, Khadijah, Rawang, Rahayu Sepang. Okey. So clear. Hari ini insya-Allah kita sambung seterusnya dalam bab yang pertama. Hari ini yang hadis nombor berapa hari ini? Hari ini hadis yang ke-12, betul tak? Hadis ke-12. Betul? Jumpa cari tak tu? Hari ini hadis yang ke-12. Kalau buku sama dengan saya, muka surat pun 12. Page 12. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abil Abbas Abdullah Ibn Abbas Ibn Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلن يعملها كتبها الله تعالى تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة الله أكبر وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة متفق عليه. Ya Allah rahmatnya Allah Ta'ala. Ya Allah, kita masih lagi dalam bab berkenaan dengan niat dan menghadirkan ikhlas, babul ikhlas, bab ikhlas dan menghadirkan niat. Ini hadis petang ini sangat special. Siapa yang ada kitab, tengok betul-betul. Yang tak ada kitab pun catiklah. Dari Abul Abbas Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma. Ini kita bincang dah hari itu, bila huma maknanya dua orang. Abdullah wa abuhu al-Abbas. Abdullah dan ayahnya Abbas. Dua orang ini adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu disebutlah huma, dua orang radhiyallahu anhuma.
Jadi tak apalah tu. Dalam satu huraian yang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam satu huraian yang diceritakan dari Tuhannya tabaraka wa taala, bila kita belajar hadis disebut Rasulullah bersabda, itu hadis Nabi. Bila disebut Rasulullah meriwayatkan dari Tuhannya, di sini disebut fima yarwi an rabbihi, Rasulullah meriwayatkan dari Allah, maka ini dipanggil hadis. Hadis apa ni? Kalau kita kata Rasulullah bersabda, itu hadis nabawi. Itu hadis Nabi. Rasulullah bersabda sebelum innamal a'mal binniyat, segala amalan berdasarkan niat, itu Rasulullah bersabda. Lalu kita baca Rasulullah meriwayatkan dari Allah. Ya, ini dipanggil hadis qudsi. Bila disebut Rasulullah meriwayatkan dari Allah, maka ini hadis qudsi. Tapi kalau Quran tak sebut macam ni. Quran Rasulullah baca ayat. Rasulullah terus baca ayat Quran. Tapi kalau penriwayatan menyebut Rasulullah meriwayatkan dari Allah, maka ini maksudnya hadis qudsi. Dan selalunya ini perkara-perkara berkait dengan akidah. Jelas, betul tu. Ramai dah tulis tu hadis qudsi. Betul ejaan. Qudsi. Bukan kerusi. Qudsi. Hadis qudsi. Okey. Jadi diceritakan itu hanya bersabda, Allah berfirman. Tengok yang ada dalam buku ni, buku sama dengan saya ni, kena baiki sikit. Betul lah. Okey. Diceritakan dari Tuhannya tabaraka wa taala bersabda, Rasulullah bagi tahu dulu ni, sesungguhnya Allah mencatat semua kebaikan dan keburukan, kemudian menjelaskan keduanya. Maka barang siapa yang berniat mengerjakan kebaikan, kemudian tidak jadi melakukannya, maka dicatat oleh Allah sebagai satu kebaikan yang sempurna di sisinya. Dan barang siapa berkehendak mengerjakan kebaikan, dekat perkataan berkehendak, jumpa tak? Dekat perkataan berkehendak, tulis sikit kat tepi dia, berniat. Saya ulang balik. Kita baca kat atas. Maka barang siapa yang berniat mengerjakan kebaikan, kemudian tidak jadi melakukannya, maka dicatat oleh Allah sebagai suatu kebaikan yang sempurna. Allah. Baru niat nak buat baik, dicatat kebaikan yang sempurna. Dan barang siapa yang berkehendak, tulis tepi itu apa tadi? Berniat. Dan barang siapa berniat mengerjakan kebaikan itu, kemudian jadi melakukannya, maka dicatatlah oleh Allah sebagai 10 kebaikan di sisinya. Kalau niat nak buat baik, tak jadi buat, dah dicatat satu kebaikan. Allahu Akbar. Baru niat nak telefon kakak tanya khabar, tapi tertangguh-tangguh. Baru niat nak sedekah, tak jadi. Baru niat nak puasa hari ni hari Khamis, tapi tengok lauk sedap pagi tadi, tak jadi pula nak puasa. InsyaAllah lah. InsyaAllah hari Senin ni nak puasa lah. Niat nak puasa hari Senin ni, dah dicatat pahala dah, satu kebaikan. Sampai hari Isnin puasa sungguh, 10 kebaikan. 10 hingga ad'afan kathirah. Ada kebaikan-kebaikan yang diganda-ganda lagi berdasarkan kebaikan. Allahu Akbar. Kalau sambung, kita tengok dulu.
Dia kata apa? Dan barang siapa berkehendak berniat mengerjakan kebaikan itu, kemudian jadi melakukannya. Proceed. Maka dicatatlah oleh Allah sebagai 10 kebaikan di sisinya sampai digandakan menjadi 700 kali atau lebih. Maknanya dia niat nak sedekah fi sabilillah. Lepas tu dapat dah pahala. Dia sedekah sungguh, dapat pahala 10. Fi sabilillah diganda 700 kali ganda. Fi sabilillah ni apa dia Ustaz? Bantu orang yang perjuangkan Islam di Palestin, bantu perjuangan dalam bidang pendidikan, diganda-gandakan pahala. Dan apabila berniat akan berbuat kejahatan dan tidak dilaksanakan, maka dicatatlah oleh Allah sebagai ila adhafin kathirah wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha katabaha Allah indahu hasanatan kamilah. Oh, ni kita kena back key sikit ni. Kita tengok balik Betul tak ayat ni? Cuba tengok. Dan apabila berniat akan berbuat kejahatan dan tidak dilaksanakan, maka dicatatlah oleh Allah sebagai satu keburukan sahaja di sisinya. Betul tak terjemahan ni? Salah ni, salah. Tuan Raja Azmi, tag sama dengan saya kan? Ada siapa yang sama tag dengan saya ni? Ada Muka surat 13. Sekejap ya. Aduh. Okey, yang versi saya Ustaz ya. Dan apabila berniat akan berbuat kejahatan dan tidak dilaksanakan, maka dicatatkan oleh Allah SWT sebagai satu keburukan. Setahu saya, kalau you tak laksanakan, you tak ada keburukan lah. Ayat ni salah ni, terjemahan salah. Dia gini, ayat akhir dia macam ni. Dan kalau berdasarkan hadis, dan memang inilah maksud dia saya baca yang dalam teks ini dulu, yang salah dulu. Ya. Yang ada sekarang. Dan sama dengan teks saya. Dan apabila berniat akan buat kejahatan dan tidak dilaksanakan, maka dicatatlah oleh Allah sebagai satu keburukan sahaja di sisinya. Ini salah terjemahan. Ya, ya. Kena baiki. Yang betulnya macam mana? Wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha kataballahu innahu hasanatan. Dan apabila berniat akan buat kejahatan dan tidak dilaksanakan, maka dicatat oleh Allah sebagai satu kebaikan. Perkataan keburukan tukar pada kebaikan. Okey. Kataan sahaja itu potong. Sekali lagi. Saya ulang Dan apabila berniat akan buat kejahatan dan tidak dilaksanakan, maka dicatat oleh Allah sebagai satu kebaikan. Maknanya you niat nak buat dosa, kemudian tak jadi buat dosa, dapat ke pahala. Kemudian ada sambungan dia. Sambungan. Sekiranya ia berniat untuk buat kejahatan lalu melakukannya, maka dicatat baginya satu keburukan. Gitu. Okay, clear. Betul lah Aisyah, kebaikan yang sempurna. Aisyah sini buku saya terjemahnya adalah kebaikan. Ya, kebaikan yang sempurna. Ya. Ini bahaya. Bahaya kalau dalam ilmu agama ni kita semata-mata membaca je.
Kadang-kadang ada kesilapan pencetakan. Kesilapan yang tidak disengajakan. Dan saya rasa ni pun samalah. Saya nak ulang balik sekali lagi. Nuriyah, buku saya kitab lama betul seperti yang Ustaz baca terjemahan tersebut. Rosuzana, kitab saya ni satu pahala yang sempurna. Ya, sempurnalah. Okey. iPhone, sekiranya dia berniat melakukan kejahatan dan dia benar-benar melakukannya, Allah mencatatkannya untuknya satu dosa saja. Betul. Ya. Ini sambungan. Jadi, saya ulang balik paragraf yang akhir. Dan apabila berniat akan berbuat kejahatan dan tidak dilaksanakan, maka dicatatkan oleh Allah sebagai satu kebaikan. Niat nak buat jahat, lepas tu tak jadi, satu pahala dapat. Sambungan dia, dan apabila berniat nak buat kejahatan, lalu melakukannya, dicatat baginya satu keburukan. Jelas? Is that clear? Jelas Ustaz. Okay. Saya terpaksa kena ulang. Saya ulang tadi sebab takut ada yang tersilap faham. Maknanya macam ni. Niat je nak buat baik, catat dah satu pahala. Buat sungguh, dicatat 10 pahala dan mungkin ada yang diganda-ganda sehingga 700 kali ganda ataupun lebih. Ini kebaikan. This is the power of intention. Niat je. Okey Ustaz, kalau gitu saya niat je lah nak sembahyang tahajud malam ni. Saya niat je lah nak baca surah Kahfi. Sampai masa saya tengok drama. Tak jadilah. Allah tahulah kita niat sungguh ke tidak. Tapi sekarang kita niat, okey malam ni malam Jumaat, insya-Allah nak baca surah Kahfi. Fatimah, Ustaz, buku saya berniat melakukan kejahatan tapi tidak melakukannya. Allah mencatatkan satu pahala yang sempurna. Betul, betul. Cuma selepas tu ada sambungan. Kak Fatimah, betul, selepas tu ada sambungan. Berniat melakukan kejahatan, kemudian melakukannya, dicatat baginya satu dosa. Beza dengan kebaikan. Niat dapat pahala dah satu. Buat sungguh dapat 10 pula. Ini rahmatnya Allah Ta'ala. Ini hebatnya niat. Tapi janganlah kita niat tapi tak bersungguh. Malam ni kita niat, insya-Allah malam ni nak baca surah Al-Kahfi. Nak baca masa bila? Lepas maghrib ke lepas isyak? Ingat lepas maghrib nak terus baca surah Kahfi. Sebab lepas isyak tu, lepas sembahyang sunat, nak sembahyang witir, nak rehat-rehat sikit, nak bangun awal pagi, nak tidur awal, nak bangun awal. Niat. Dengan azam. Maka dah dicatat pahala untuk kita, insya-Allah. Okey. Inilah hebatnya niat. Inilah rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada apa-apa soalan berkenaan dengan hadis ni? Masya-Allah, masya-Allah. Menarik. Ini masih lagi bab niat lah. Allahu Akbar. Istimewanya kan. Biar kita ni sentiasa ada niat nak buat kebaikan. Niat. Tahu dah. Letak komitmen. Aku beli kitab Riyadhus Salihin. Aku niat memang tiap-tiap petang Khamis, memang aku nak spend masa, memang nak pergi, nak attend kuliah baca kitab. Niat. InsyaAllah pahala. Rohaida Idris. Apakah ciri-ciri hadis Qudsi? Hadis Qudsi antaranya tadi kita sebut bahawa kalau Al-Quran, Rasulullah terus baca ayat. Ya ayyuhallazina amanu qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, wadduha wal 'asri. Rasulullah terus baca ayat kepada para sahabat. Kalau hadis Qudsi, Rasulullah kata aku meriwayatkan dari Tuhanku, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah susun ayatnya sendiri. Rasulullah cerita balik, Allah Ta'ala beritahu aku begini. Rasulullah bercerita, itu hadis Qudsi. Kalau hadis Nabi yang biasa, Rasulullah terus bersabda. Rasulullah beritahu begini-begini, macam hadis-hadis yang kita baca sebelum ni. Ada orang di Madinah,
Dia tak ikut kita pergi perang Tabuk, tapi setiap kali kita naik turun bukit, dia dapat pahala yang sama sebab dia niat nak join kita tapi dia uzur. Ni kita baca minggu lepas hadis ni. Itu hadis Nabi yang Nabi sebut. Dan semuanya adalah wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Semuanya adalah dari Allah. Ustaz, saya nak tanya, hadis ini untuk semua tempat ke? Sebab saya ada dengar kalau di tanah suci berlainan. Betul kan saya jika salah? Hadis ini secara umum. Hadis ini umum. Bukan untuk di tanah suci sahaja. Di tanah suci ini itu kelebihan tempat. Itu kelebihan tanah suci. Mekah, Madinah. Niat tu pahala besar dah. Buat lagi besar. Tapi kaedah yang kalau niat nak buat kebaikan, dapat dah pahala, itu kaedah yang umum. Surprise lah, ingat nak termasuk nak beli hadiah kat isteri, nak masak makanan yang suami suka. Kenapa Faris senyum? Ada niat dah nak beli hadiah untuk isteri ke Faris? Dah ada isteri ke belum? Nampak love ada kat belakang dua ketul tu. Ramai ni calon-calon mak mertua ada kat sini ni. Jadi kita dah niat dah. Kita dah niat nak buat kebaikan, dah dapat dah pahala. Ini secara umum, bukan khusus untuk tanah suci ataupun di mana-mana kaedah ni. Kesan pada malam rasa. Okey. Tanya baca surah Al-Kahfi selepas asar setiap hari Khamis, baca surah Al-Mulk setiap hari selepas asar, boleh tak Ustaz? Boleh, dapat pahala. Baca Quran dapat pahala bila-bila masa pun. Cuma Rasulullah sebut tentang kelebihan surah Al-Kahfi, siapa yang baca malam Jumaat ataupun siang Jumaat, diterangi dia sehingga seminggu yang akan datang. Rasulullah sebut secara jelas. Kita nak baca lepas asar pun boleh, nak baca lepas zuhur pun boleh. Surah-surah lain pun boleh. Surah Al-Mulk Rasulullah sebut baca sebelum tidur ataupun baca pada waktu malam. Bagaimana niat nak berselawat Jibril beramai-ramai ikut program sebanyak berapa kali setiap program, setiap pagi sebelum subuh. Kita berselawat, bagaimana niat nak berselawat Jibril beramai ikut program sebanyak berapa kali. Selawatlah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila-bila masa kita berselawat, pada waktu mana lagi banyak jumlah lagi baik. Hari Jumaat lagi banyak kita berselawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi baik. Saya baca hadis dulu Lepas ni soalan kemudian. Kita fokus baca hadis dulu. Okey. Jadi hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi ini adalah rahmatnya agama Islam ini. Niat nak buat baik dapat pahala dah, buat sungguh dapat ganda-ganda. Niat nak buat jahat tak dosa lagi, buat sungguh satu dosa. Dan yang satu dosa itu pun masih boleh delete lagi kalau kita bertaubat dengan taubat yang nasuha. Bab selepas ni bab taubat. Okey. Hadis yang seterusnya. Hadis seterusnya tengok kamera sekejap, tak payah tengok kitab lagi. Hadis seterusnya ni adalah satu kisah yang sangat-sangat menarik. Saya nak cerita dulu kisah tu, nanti kita baca yang dalam kitab. Supaya senang. Kita get the idea dulu, faham kisah dulu, lepas tu kita baca kitab nanti. Okey. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Abi Abdurrahman Abdullah Ibn Umar Al-Khattab yang riwayatkan kisah ni. Kisah yang sangat menarik. Kalau siapa masih ingat, di awal bab dulu, masa kita bincang ta'aruf dengan kitab Riyadhus Salihin, saya ada sebut bahawa boleh dikatakan setiap bab dalam kitab Riyadhus Salihin, Rasulullah Imam Nawawi akan ambil hadis ataupun yang ada kisah yang menarik, yang memberi kita faham tentang bab, satu-satu bab. Sebab itulah melalui kisah kita boleh deliver message. Sekarang bab ikhlas. Ni ada masuk dah kisah bab ikhlas. Kita akan cerita ni. Yang Rasulullah cerita. Nanti bab akan datang bab taubat. Ada kisah yang kita boleh faham berkait dengan
taubat. Ini cara manhaj ataupun metodologi Imam An-Nawawi dalam kitab kita. Kisah apa? Saya rasa mungkin ada sebahagian kita yang pernah dengar kisah ni. Kisah 3 orang pemuda yang bermusafir, lalu bila hampir nak malam, 3 orang pemuda ini cari tempat untuk bermalam. Zaman tu hotel tak ada, homestay tak ada, so nak bermalam kat mana? Nak bermalam kat mana? Hotel tak ada. Dalam gua. Jadi 3 orang ni pun cari, jumpa satu gua, ketiga-tiga orang ni pun masuk dalam gua. Siapa kat sini pernah masuk gua? Ada tak? Tak pernah masuk dalam gua sini. Gua Musang ada orang gua Musang sini? Tak ada. Gua Musang tak ada ke? Orang gua Musang tak ada. Tak ada, tak apa. Oh, di Turki. Gua Al-Kahfi, Ustaz. Gua Al-Kahfi. Gua Tempurung. Wahida Idris. Gua Telinga. Oh, ada telinga gua. Ada gua nama Telinga Di Turki. Gua apa lagi? Gua Lu. Tak apalah. Jadi 3 orang ni dia masuk dalam gua. Bila dia masuk dalam gua, ada satu cerita ni Rasulullah yang cerita kepada para sahabat tau. Rasulullah kumpul para sahabat. Rasulullah kata pada zaman dahulu ada 3 orang pemuda yang bermusafir. Once upon a time ada 3 orang pemuda yang bermusafir. Bila hampir masuk waktu malam, 3 orang pemuda ini pun masuk dalam gua. Bila mereka masuk dalam gua, ada satu batu besar bergolek dan menutup pintu gua. Jadi 3 orang ni tak boleh nak keluar. Nak tolak, besar sangat batu. Nak biarkan terperangkap dalam gua. So nak buat macam mana? Lalu Rasulullah cerita lagi pada para sahabat. Lalu salah seorang daripada 3 orang ini berkata, tidak ada cara lain dah untuk kita keluar daripada gua ini, melainkan kita bertawassul. Kita berdoa pada Allah dan kita bertawassul dengan amal saleh yang pernah kita buat. Ni masuk satu bab lagi petang ni. Tawassul dalam bab doa. Bertawassul dalam berdoa. Tawassul dalam bab doa. Jadi ini salah satu kaedah doa. Salah satu kaedah doa ialah kita bertawassul dengan amal saleh yang pernah kita buat ketika dalam doa kita ni. Siapa tahu apa maksud bertawassul ni? Pemuda 3 orang ni kata, kita duduk dalam gua tak boleh nak keluar, nak tolak batu besar sangat. Jadi tak ada cara lain melainkan berdoa pada Allah dengan cara bertawassul dengan amal soleh yang pernah kita buat. Siapa tahu apa maksud tawassul? Ustaz janganlah tanya kita orang. Ustaz terangkanlah. Okeylah, bolehlah. Tawassul ni, tawassul dengan amal soleh ni, maksudnya kita claim. Claim apa pula Ustaz? Gini, saya bagi contoh terus faham nanti. Contoh. Seorang suami. Dalillah kata apa? Tawassul maksudnya perantara. Claim. Contohnya macam ni. Seorang suami, isteri dia tengah contraction dalam labor room, tengah nak bersalin. Allah lambatnya, dah 7 jam dah, baru 4 cm. Lambatnya, bimbang anak takut lemas, isteri sakit. Lalu si suami di luar, sementara tunggu isteri susah nak bersalin tu, suami buat apa? Sembang dengan nurse, minta nombor WhatsApp nurse. Dah, jangan tu bukan tawassul, tu duduk mengorak nurse. Suami kat luar, dia pergi kat surau, dia berdoa. Ya Allah, aku pernah melihat seekor kucing jatuh dalam longkang. Lalu aku turun dalam longkang tersebut.
aku menyelamatkan kucing itu dari lemas. Ya Allah, aku buat semata-mata kerana-Mu, ya Allah, nak selamatkan kucing ni, ya Allah. Maka kalau kau terima amalanku menyelamatkan kucing pada hari itu, maka kau permudahkanlah isteriku bersalin. Itu maknanya tawassul. Kita claim. Kita pernah buat amal soleh, hari ni kita minta benda lain, tapi kita claim dengan amal soleh yang kita buat dulu. Suami nak buat pembedahan jantung. Doktor kata 50-50 ni puan. Kita pun, ya Allah, macam mana lah. Ya Allah, dulu aku pernah ada duit RM10 dalam poket, lapar beli makanan kat restoran, ya Allah. Tiba-tiba ada seorang aku tengok, makcik tua, lapar, nak makanan. Lalu makanan yang aku beli RM10 tu, ya Allah, aku dah beri pada makcik tu. Biarlah sebab rasa kesian kat dia, aku beri kepada dia, ya Allah. Sekiranya kau terima amalanku itu, maka selamatkanlah pembedahan suamiku ini. Nampak tak tu? Kita dalam doa, kita nak minta sesuatu, tapi kita claim dengan amalan lain yang pernah kita buat. Jelas makna tawassul dengan amal soleh. Jelas tak? Okay, clear. Jelas. Kalau buka kamera senang. Jelas tak? Jelas. Saya pun nampak. Boleh go sambung lagi. Yang boleh buka kamera buka, tak boleh buka pun tak apa. Jelas. Fatimah tanya, betul ke boleh ke tawassul bersandar kepada sesuatu untuk sesuatu? Inilah dalilnya. Hadis ini adalah dalilnya yang menyatakan boleh kita bersandar kepada amal soleh yang pernah kita buat untuk menuntut sesuatu yang lain. Jadi dia orang bertiga ni pun bincang. Nanti kita sambung kisah ni, kita akan lagi faham makna tawassul. Tiga orang ni bincang. Jadi kita tak boleh nak buat apa ni. Macam rebus reward point. Rebus ke tebus? Kalau rebus tu telur. Ustaz, kalau kita mendoakan keselamatan anak dan menggunakan kebaikan anak kepada ibunya, adakah itu bertawassul? Maknanya kita doa, ya Allah, selamatkanlah dia ni, dia selalu tolong mak dia. Itu kita tolong doa untuk dia dan kita sebutkan kebaikan dia. Boleh juga, tak ada masalah. Tetapi dalam bab yang kita nak bincang ini, kita yang berdoa. Kita yang berdoa, kita minta sesuatu dengan Allah, cucu. Cucu masuk wad ni Ustaz, cucu tak sedar ni. Nauzubillah, sekarang ni COVID kan. Ustaz, cucu saya dah ditidurkan 2 hari dah ni. Moga-moga macam mana. Kita pun claim. Ya Allah, dulu aku pernah buat begini, kebaikan ini. Maka kerana kebaikanku itu, ya Allah, selamatkanlah cucuku hari ini. Boleh. Boleh. Itu dipanggil tawassul. Kita sambung. Jadi, 3 orang ni bincang, tak ada cara lain nak menyelamatkan kita daripada dalam gua ini, melainkan kita bertawassul pada Allah dengan amal soleh. Lalu bangunlah yang pertama, berdoa pada Allah. Allahu Akbar. Yang pertama doa apa? Ya Allah. Jangan tengok lagi kitab. Yang pertama dia berdoa pada Allah. Ya Allah, aku ada ibu ayah yang dah tua. Parent, dah tua. Menjadi amalanku, ya Allah. Ni dicerita dalam doa. Ini pun pengajaran hebat. Bahawa salah satu kaedah berdoa, kita berceritalah kepada Allah. Ustaz, kan Allah tahu dah. Ya, kita bukan cerita nak beritahu. Kita cerita sebab nak mengadu kepada Allah. Allah dah tahu. Tapi bila kita mengadu, akan timbul lagilah jiwa hamba itu. Jadi, yang pertama ni berdoa, ya Allah, aku ada mak ayah yang dah tua. Menjadi amalanku, ya Allah. Setiap kali aku balik kerja, aku akan beri makan kepada ibu ayahku yang tua ini. Kemudian aku beri pada isteri dan anak-anakku, ya Allah. Itulah amalan kebaikanku. Ya Allah, suatu hari
aku terlewat pulang ke rumah dan aku dapati ibu ayahku telah tertidur. Isteri dan anak-anakku sedang menunggu dalam keadaan kelaparan. Tapi oleh kerana aku tak nak utamakan orang lain, dalam masa yang sama tak nak ganggu mak ayah tidur, aku mak ayah tidur tapi tak nak ganggu. Makanan macam mana? Nak beri ke isteri dan anak-anak dulu ke? Tak nak. Nak kena mak ayah dulu. Sehingga akhirnya, ya Allah, isteri dan anak-anakku tertidur dalam keadaan lapar. Aku nak utama mak ayah juga. Keesokan paginya bila mak ayah bangun, bagi ke mak ayah, baru bagi ke isteri dan anak-anak. Ya Allah, sekiranya ini amalan saleh kau terima, maka selamatkanlah kami daripada terperangkap dalam gua ini. Lalu Allah Ta'ala gerakkan sikit batu tadi, bergerak tapi tak boleh keluar lagi, tak lepas lagi nak keluar. Oh, banyak pengajaran kat sini ni, banyak sangat pengajaran. Pengajaran pertama, berceritalah dalam berdoa. Pengajaran kedua, mengutamakan mak ayah menjadi sebab kita menjadi orang yang mustajab doa. Mengutamakan mak ayah menyebabkan Allah tolong kita ketika kita terdesak. Ini kelebihan mengutamakan mak ayah. Dalam keadaan, kalau dia beri makan kat isteri dan anak-anak dia, masa mak ayah tidur, dia berdosa tak? Berdosa tak dia? Dan mak ayah tidur dah. Berilah kat isteri, anak-anak lapar. Dia berdosa tak? Dia tak berdosa. Dia tak berdosa. Atau, mak ayah dah tidur, dia balik lewat. Kejutkan mak ayah. Abah nak makan tak ni, mak? Berdosa tak? Tak berdosa. Dia tak berdosa. Tapi dia tak nak ganggu mak ayah yang dah tidur. Dia tak nak pula beri ke orang lain dulu. Walaupun isteri dan anak-anak dia. Ya Allah. Ya Allah. Menyebabkan doa dia jadi mustajab. Batu tadi terus bergerak on the spot. Ini. Macam mana kita yang menyebabkan mak ayah menitiskan air mata. Macam mana anak-anak yang meninggikan suara dengan mak ayah. Allahu Akbar. Macam mana yang sentiasa memberi alasan. Allahu Akbar. Mak ayah. Ini siapa yang ada lagi mak ayah, hargailah. Ramai orang lepas tak ada baru nak hargai. Sibuk upload gambar pagi raya. Tak ada dah ketupat. Tak ada dah mak pagi raya. Masa mak ada gitu tak hargai. Ya masih ada, hargailah. Siapa kat sini yang masih ada mak ayah? Cuba tulis kat ruangan chat. Siapa masih ada mak ayah ataupun ada mak saja, ayah saya saja? Ada tak lagi? Alhamdulillah, ada lagi Ada mak ayah lagi. Alhamdulillah, hargailah. Hargailah. Tak boleh nak ziarah sebab tak boleh rentah negeri. Rajin-rajinlah video call. Ambil tahu keperluan mereka walaupun di kampung. Allahu Akbar. Yang masih ada. Saya tak ada dah. Ayah saya meninggal masa umur saya 5 bulan. tak kenal langsung. Tengok gambar je ayah. Tak pernah kenal. Tengok gambar dah tengok kitab-kitab yang dia tinggal. Mak saya meninggal tahun 2012. Sehari sebelum Ramadan 2012. Anak yatim piatu lah. Yang ada sekarang ni mak mertua. Tu pun seorang je. Seorang je mak mertua. Cukuplah seorang mak mertua. Okey, jadi nak beritahu kebaikan lelaki yang berdoa tadi kepada mak ayah dia menyebabkan doa dia jadi mustajab. Nak jadi orang doa mustajab, buatlah kebaikan untuk mak ayah. Okey, di sinilah dia tawassul. Dia claim. Dia minta selamat daripada terperangkap dalam gua, tapi dia claim dengan kebaikan yang dia buat pada mak dia dulu. Okey, tak lepas lagi. Bangun yang kedua. Yang kedua berdoa. Yang kedua dia doa apa? Yang kedua dia berdoa. Ini dalam doa dia. Ya Allah, aku ada seorang sepupu perempuan yang sangat cantik. Dan lama dah aku jatuh hati kepada sepupu perempuanku ini. Ini dalam doa ni. Antum dengar, ingat elok-elok. Pengajaran dia, berceritalah dalam doa kepada Allah. Cerita.
Ya Allah, aku ada seorang sepupu perempuan. Aku jatuh hati kepada sepupuku ini. Aku dah buat pelbagai cara nak tackle dia. Ini bahasa kita sekarang lah, nanti kita baca lah. Aku dah buat pelbagai cara nak tackle dia. Add Facebook, dia tak nak jadi friend. Miss call, dia tak return call. WhatsApp, tak reply. Itu bahasa kita sekarang lah. Tapi maksudnya dia cerita pada Allah, dia cubalah nak tackle sepupu dia ni tapi tak layak. Ya Allah, sehinggalah satu ketika sepupu perempuanku ini dan keluarganya ada masalah keuangan. Lalu dia datang berjumpa dengan aku. Nak minta bantuan, nak minta duit 100 dinar, 120 dinar. Dalam doa lagi cerita pada Allah. Ya Allah, aku telah memberi syarat kepada sepupuku itu untuk berzina denganku. Baru aku beri duit. Dan dia setuju, ya Allah. Dan pada saat yang dijanjikan, dia datang kepadaku. Dan ketika, dalam riwayat ni disebut, ketika aku hampir nak berzina dengan dia. Ada riwayat sebut, ketika dua kakiku berada di antara dua kakinya, sepupuku berbisik di telingaku. Lalu dia berkata, jangan masukkan jari ke dalam cincin tanpa hak. Mana jangan setubuhi aku sebelum kahwin. Ya Allah, ni dia cerita lagi dalam doa ni. Ya Allah, sekiranya bila aku dengar dia sebut ittaqillah wa la tafuddal khatim illa bihaqqihi. Takutlah pada Allah. Jangan masukkan jari ke dalam cincin tanpa hak. Bila aku dengar namamu disebut, ya Allah, aku tak jadi nak berzina. Lalu aku berikan duit ini kepada sepupuku. Ku katakan kepadanya, pergilah kamu dari sini. Pergilah ambil duit ni pergi. Tak jadi berzina. Kerana Allah. Ya Allah, sekiranya aku tak jadi, aku tinggalkan maksiat ini kerana-Mu, ya Allah, Kau terima, maka selamatkanlah kami daripada terperangkap dalam gua. Batu besar yang menutup pintu gua tadi bergerak sikit lagi. Oh, ini pun banyak pengajaran. Yang pertama, bercerita dalam doa. Yang kedua, tengok kita perhatikan apa masalah sepupu dia tadi yang datang tu? Masalah apa? Masalah keuangan. Tanpa iman, sebab nak duit, sanggup terima syarat untuk berzina. Allahu Akbar. Ini pun pengajaran. Biarlah kita miskin tapi iman kita yang jaga diri kita. Kalau miskin ada masalah keuangan, nak duit sampai sanggup bila orang bagi syarat berzina, ini musibah. Tapi berlakulah. Antara pengajarannya lagi, bagaimana lelaki ni sangat bagus. Bila dengar ittaqillah, takutlah pada Allah, terus tak jadi. Tak jadi nak buat maksiat kerana Allah, itu satu amal soleh. Macam hadis kita baca tadi kan. Dia nak buat benda jahat, lepas tu tak jadi buat kerana Allah, dia dapat pahala. Dan meninggalkan maksiat kerana Allah, itu amal soleh yang sangat hebat. Itu amal soleh. Dia nak curi. Masuk kedai. Dia masuk kedai nak mencuri. Dia ambil dah barang. Masuk dalam jaket. Siapa masuk dalam tudung dia. Kau tak nampak dia pakai tudung. Masuk dalam jaket, masuk dalam tudung. Lepas tu dia fikir balik, orang tak nampak tapi Allah tahu. Dia pun tak jadi nak mencuri, letak balik. Letak balik tu dia dapat pahala. Letak balik, tak jadi buat dosa, bila ingat Allah, itu dapat pahala. Tapi kalau dia ambil barang, letak dalam jaket, tengok kat atas, Allah ada CCTV, letak balik. Itu dia sekadar tidak berdosa. Sebab dia tak jadi buat tu kerana CCTV. Dia tengok, ada CCTV, tak jadi lah. Dia sekadar tak buat dosa. Tapi kalau dia dah ambil barang, lepas tu ingat Allah, tak jadilah, tak balik. Itu dia dapat pahala.
tak jadi melakukan dosa kerana Allah, maka dia dapat pahala. Kemudian batu tadi bergerak sikit lagi, tapi tak lepas lagi nak keluar. Lalu yang ketiga pun berdoa pula. Yang ketiga berdoa. Sebelum saya sambung yang ketiga berdoa ni, boleh faham tak cerita ni? Jelas Boleh faham kisah ni? Okay. Boleh Are you faham, with me? Ustaz. Okay. Yes. Yang ketiga berdoa pula. Okey, terima kasih, clear, jelas. Yang ketiga berdoa sebab batu tadi bergerak 2 kali dah tapi tak celuih lagi, tak lepas lagi. Yang ketiga berdoa. Yang ketiga ni token. Yang ketiga ni kontraktor ni. Yang ketiga ni berdoa, ya Allah, aku ada beberapa orang pekerja yang aku membayar upah mereka buat kerja untukku, bayar gaji. Dan adalah hari-hari tertentu, payday, hari bayar gaji. Hari pekerja-pekerja ku datang, dan aku bayar gaji seorang. Ya Allah, ada seorang pekerjaku yang tidak hadir masa hari bayar gaji dan dia terus menghilang. Ni dia cerita dalam doa tau. Pekerjaku terus menghilangkan diri. Dia tak muncul-muncul, ya Allah. Tak dengar Ustaz, tak dengar. Ada tim tak dengar. Okey Tak ulang balik Ustaz Okey. Yang ketiga tadi berdoa, ya Allah, aku ada beberapa orang pekerja yang aku bayar gaji mereka. Pada hari bayar gaji, ada seorang pekerjaku yang tak datang ambil. Dia tak datang ambil gaji. Lalu dia menghilangkan diri, ya Allah. Dia sebut dalam doa ni. Dia menghilangkan diri. Ya Allah, dia menghilangkan diri tapi duit gaji dia ada lagi. Lalu dengan duit gaji itu, aku telah, bahasa kita sekarang, rolling. Aku dah rolling duit gaji tu. Sehingga aku beli ayam. Dapat hasil telur, jual daging, beli kambing. Jual susu, jual daging, beli lembu. Beli unta, beli hamba. Lalu ya Allah, daripada duit gaji pekerjaku itu, berkembang kambing, lembu, unta, beli hamba, ramai. Dia cerita lagi dah doa, ya Allah, sehingga satu tempoh masa berlalu, pekerjaku itu datang berjumpa denganku. Lalu dia berkata, Tuan, mana duit gaji saya dulu? Ya Allah, aku berkata kepada pekerjaku itu, Nun di padang sana, kambing, lembu, unta, hamba yang kamu lihat itu, semuanya itu asalnya duit gaji kamu. Maka ambillah kesemuanya. Dengan penuh ikhlas lelaki ni, toke cakap. Ya Allah, pekerjaku berkata kepadaku, astastahzi'u bi, Tuan gurau ke dengan saya ni? Ya Allah, aku menjawab, tidak, itu hak kamu. Asal duit gaji kamu aku rolling, inilah hasilnya. Ambillah semuanya. Ya Allah, lalu pekerjaku itu mengambil semuanya, berlalu pergi. Dan aku redha. Hak dia, bagi aku ni hak dia, ambillah semuanya. Pekerja ni pun satu hal, tinggallah separuh. Oh, tak retilah. Patut tinggallah separuh ni, dia sapu ambil semua. Ya Allah, apalah jadi orang. Ni bukan dalam hadis ni, saya tambah, sorry. Ni saya tambah. Yang dalam hadis Rasulullah kata, lelaki itu kata, ambillah kesemuanya dan aku redha. Lalu pekerjanya ambil semuanya dan berlalu pergi. Dan dia redha. Dan dia berkata, ya Allah, sekiranya kau terima ini sebagai satu amal saleh, selamatkan kami dari terperangkap dalam gua ini, maka batu tadi bergerak kali ketiga dan ruangnya mereka lepas dah nak keluar daripada terperangkap. Itulah hadis yang terakhir dalam bab ikhlas kita ni. Pengajaran yang doa yang ketiga tadi, yang pertama sama, bercerita dalam doa, bagus. Yang kedua, tengoklah
kejujuran toke tadi tu. Allah, ramai mana toke tak bayar gaji pekerja. Ramai mana bos suruh staff buat overtime, claim overtime tak dapat. Ramai mana suruh orang cat rumah lah, renovate rumah, bagi job, cakap nak gaji bayar banyak ni, bayar tak penuh. Ramai mana perangai macam ni. Tapi ni toke yang bagus. Dan mungkin ada persoalan bermain dalam kepala kita. Ustaz, apa hukumnya tadi Ustaz? Yang sebenar. Adakah toke tadi wajib bayar gaji saja ataupun kena beri semua kambing lembu tu? Faham tak persoalan ni? Mungkin ada orang tanya, Ustaz, hukum yang sebenarnya, adakah toke tadi sepatutnya dia bagi duit, amount duit gaji saja? Ataupun yang dia dah rolling semua tu bagi semua, wajib ke gitu? Dari segi hukum fiqh, tidak wajib dia bagi semua tu. Yang dia kena bagi amount duit gaji je lah. Sepatutnya. Tapi dia bagaimana yang pertama tadi? Kalau dia beri makan pada isteri dan anak-anak, mak ayah dah tidur, dia berdosa ke? Tak berdosa. Tapi dia ambil yang special lagi. Begitu juga yang ketiga ini. Kalau dia bagi amount duit gaji saja, settle lah. Tapi dia istimewa bagi semua tu. Ya Allah. Dan ini sebab doanya dimakbulkan oleh Allah, jadi mustajab. Sekejap lagi saya baca soalan ni. Saya nak baca hadis ni dulu. Kita tengok hadis ni dulu kejap. Jelas tak kisah? Jelas tak kisah? Nenek-nenek boleh cerita kat cucu tak cerita ni? Kalau yang hadir, alhamdulillah, jelas-jelas Kalau yang hadir mana ni, ya okey, alhamdulillah, jelas. Boleh tak cerita balik kisah ni? Pada cucu ke, pada suami ke, pada isteri ke? Menarik kisah ni. Okey. Alhamdulillah. Kena baca. Okey, kita baca. Wa an Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Panjang ni. Radhiyallahu anhu ma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya baca terjemahan. Sama-sama tengok terjemahan sekarang. Dari Abu Abdurrahman, itu Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma katanya, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, terjadi pada masa dahulu sebelum kamu. Ni Rasulullah sebut once upon a time, maknanya peristiwa ni bukan berlaku kepada para sahabat. Ini berlaku pada umat terdahulu. Rasulullah bercerita kepada para sahabat. Dan ini pengajaran seterusnya. Salah satu teknik mendidik ialah bercerita. Rasulullah kata apa? Terjadi pada masa dahulu sebelum kamu, wahai para sahabat, 3 orang bersama berangkat berpergian musafir, sehingga terpaksalah bermalam di gua. Tiba-tiba ketika mereka sedang dalam gua itu, jatuhlah sebuah batu besar dari atas bukit, lalu menutup gua itu sehingga mereka tidak dapat keluar. Mereka berkata, sungguh tidak ada yang dapat menyelamatkan kita dari bahaya ini kecuali jikalau kita berdoa kepada Allah dengan menyebutkan perbuatanmu yang saleh, yakni tawassul. Seorang dari mereka itu berkata, yang pertama pun berdoa, ya Allah, dahulu saya mempunyai 2 orang ibu bapa yang sudah tua serta lanjut usianya, dan saya tidak pernah memberi minum kepada sesiapa pun sebelum kedua-duanya. Allahu Akbar. Sama ada kepada keluarga ataupun hamba sahaya. Maka pada suatu hari, amat jauhlah saya mencari kayu api. Yang dimaksudkan daun-daunan untuk makanan ternak hingga saya pulang kepada keduanya kecuali sudah malam dan ayah bondaku telah tidur. Maka saya terus memerah susu untuk keduanya dan saya enggan untuk membangunkan mereka. Tak nak ganggu mak ayah tidur. Dan saya pun tidak akan memberikan minuman itu kepada sesiapa pun sebelum ayah dan bonda. Allah. Seterusnya saya tetap dalam keadaan menantikan mereka berdua bangun dan cawan itu tetap pula di tangan saya. Sehingga fajar tiba,
sedangkan anak-anak kecil menangis kerana kelaparan di dekat dua kaki saya. Ya Allah. Ya Allah. Mungkin orang akan kata melampau lah dia ni. Bagi je lah ke anak, bukan berdosa pun. Kan? Kalau dia bagi ke anak, dia tak berdosa. Tapi inilah keistimewaan. Jiwa dia terlalu mengutamakan mak ayah. Jiwa dia terlalu tak nak dahulu ke orang lain. Ya Allah, ya Allah. Selanjutnya setelah keduanya bangun, lalu mereka meminumnya. Bangun pagi esok baru minum. Ya Allah, jika saya berbuat itu benar-benar kerana mengharap keredaan-Mu. Ni niat ikhlas ni. Mana masa buat tu ikhlas. Kalau aku buat ni betul-betul harapkan keredaan-Mu ya Allah, ketika mengutamakan mak ayah itu, maka lapangkanlah keadaan kami ini. Di sini poin berkait dengan bab ikhlas. Dan kisah tawassul ni lah. Maka tiba-tiba membuka sedikit batu itu, tetapi mereka belum lagi dapat keluar dari gua. Berdoa yang kedua, ya Allah, dahulu saya pernah terikat cinta kasih dengan anak gadis pak cikku. Anak gadis pak cikku. Anak gadis pak cikku. Mana tu saya kata sepupu tadi. Dia ada jatuh hati pada sepupu perempuan dia. Faris, ada jatuh hati pada sesiapa? Ada tak jatuh hati pada sesiapa setakat ni? Ada? Ada? Ada. Bagus, ikhlas jawapan. Cakap kat ayah pergi Pinang cepat-cepat. Satu lagi soalan kita tanya. Tuan Raja Azmi, ada jatuh hati pada sesiapa? Kecuali isteri, kecuali isteri. Ada orang tolong jawab. Allah Akbar. Bahaya soalan Ustaz. Orang lain jawab. Soalan sila tarik balik. Allah. Okey. Kita sambung balik. Bahaya. Lalu tengok sekarang yang menarik, kadang-kadang kita ni dalam bab berdoa, kita nak berdoa pada Allah, cara kita doa tu kita nak yang formal je. Kita nak doa secara macam majlis rasmi. Ya Allah, kita boleh berdoa, ya Allah, anakku itu aku hantar ke sekolah agama, ya Allah. Bagus dulu semayang, jaga aurat, tutup aurat. Tapi ya Allah, sejak dia pergi universiti ni, ya Allah, sejak dia keluar negara ni, ya Allah, dia banyak sangat ikut kawan-kawannya. Aku telefon pun dia tak berapa nak jawab. Boleh kita bercerita begitu dalam doa. Ya Allah, ada orang pinjam duitku, ya Allah. Aku tengok dia hidup mewah, tukar kereta, makan mahal-mahal, tapi tak bayar lagi hutang, ya Allah. Tolonglah gerakkan hati dia. Kita boleh bercerita dalam doa. Ini kaedah doa. Doa yang kedua bangun berdoa. Ya Allah, dahulu saya pernah terikat cinta kasih dengan anak gadis pak cikku sepupu. Maka kerana sangat cinta kasihku, saya selalu merayu dan ingin berzina dengannya. Sehingga pada satu saat ia menderita kelaparan dan datang minta bantuan kepadaku. Maka saya memberikan kepadanya 120 dinar dengan syarat dia mahu menyerahkan dirinya kepadaku pada malam harinya. Dalam sebuah riwayat lain disebutkan, setelah saya dapat duduk di antara kedua kakinya, tiba-tiba ia berkata, takutlah kepada Allah dan jangan membuka cincin. Maksudnya cincin di sini adalah kemaluan. Maka maksudnya ialah jangan melenyapkan kegadisanku ini, melainkan dengan yang halal, kahwin. Maka saya segera bangun daripadanya, padahal saya masih menginginkannya, dan saya tinggalkan dinar emas yang telah saya berikan kepadanya itu. Dia terus bangun, tak jadi nak berzina. Ya Allah, jika saya berbuat yang sedemikian itu dengan niat untuk mengharapkan niat ikhlas. Saya tak jadi berzina tu sebab saya niat nak dapatkan keredaan-Mu, ya Allah. Maka hindarkanlah kami dari kemalangan ini
dalam gua ni. Batu besar itu kemudian membuka lagi, hanya sahaja mereka masih juga belum dapat keluar darinya. Tak boleh nak keluar lagi. Batu tadi gerak tapi tak lepas lagi nak keluar. Lalu berdoa yang ketiga, tokeh tadi. Ya Allah, saya dahulu sebagai majikan, ni tokeh ni, mempunyai beberapa buruh dan semuanya telah kuberikan upahnya masing-masing kecuali seorang lelaki. Ia meninggalkan upahnya dan terus pergi. Upahnya itu saya kembangkan sehingga bertambah banyak harta tadi. Sesudah beberapa waktu, pada suatu hari ia mendatangi saya, kemudian berkata, "Hai hamba Allah, tunaikanlah sekarang upahku yang dulu itu." Saya berkata, "Semua yang engkau lihat ini adalah berasal dari hasil upahmu itu, sama ada yang berupa unta, lembu, kambing dan juga hamba sahaya." Ia berkata, "Wahai hamba Allah, janganlah engkau menghinaku." Maknanya jangan bergurau lah tuan. Tuan jangan bergurau. Dulu gaji saya berapalah sangat. Ni tuan tunjuk lembu, kambing, unta, hamba. Tuan jangan hina saya. Maknanya jangan bergurau dengan saya. Ini dia masih bercerita dalam doa. Ia berkata, "Hai hamba Allah." Saya menjawab, "Saya tidak mengejek engkau." Kemudian orang itu pun mengambil semua yang saya sebut itu dan tidak meninggalkan satu pun daripadanya. Oh, berat. Ya Allah, jika saya berbuat yang demikian ini dengan niat mengharapkan keredaan-Mu, maka lapangkanlah, hindarkanlah kami dari kesempitan ini. Tiba-tiba batu besar itu membuka lagi dan mereka pun dapat keluar dari gua itu. Allahu Akbar. Hadis ini menunjukkan betapa besarnya faedah amal kelakuan yang tulus ikhlas sehingga dapat digunakan bertawassul kepada Allah dalam usaha menghindar dari bahaya yang sedang menimpa. Juga menunjukkan keutamaan orang tua daripada anak-anak isteri, juga menunjukkan kebesaran pengertian dari penahanan hawa nafsu dan kerakusan terhadap harta upah para pekerja. Allahu Akbar. Ini maksud hadis ni secara keseluruhannya. Subhanallah. Betul Puan Junaidah, pengajaran hadis bercerita dalam berdoa. Yes. Baik pada ibu bapa, takut kerana Allah, teknik mendidik melalui cerita, mengharap keredaan Allah, ikhlas. Ya, betul sangat. Allahu Akbar. Jadi kisah ini sangat-sangat menarik yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi automatically telah menjawab persoalan yang tanya tadi. Yang tanya soalan tadi mana tadi? Puan Junaidah. Ustaz, bolehkah kita bertawassul dengan amal ibadah kita? Seperti solat sunat, puasa, infak dan berdoa. Dia gini. Satu, amal apa yang kita boleh claim? Satu, dalam situasi apa yang kita perlu claim? Maksud tawassul ni. Dia untuk kita claim dengan Allah ni biar maksudnya suatu yang istimewa. Yang sembahyang wajib, puasa Ramadan, itu memang kewajipan. Tapi tengok tiga-tiga kisah ini, value dia itu kerana keistimewaan. Dan dia buat itu, masa dia buat itu betul-betul ikhlas kerana Allah. Satu. Yang kedua, bila nak guna ni, modal yang kita simpan untuk tawassul ni bila? Bila keadaan kritikal. Nyawa terancam, dalam gua tak boleh nak keluar. Janganlah kita keluar nak pergi hantar anak sekolah jalan jam sikit. Tawassul, ya Allah aku bertawassul supaya jalan jam ni tak jam sangat. Makna itu biasa-biasa je. Goreng ikan kena minyak sikit, kena minyak sikit. Ya Allah aku bertawassul, moga-moga tanganku ini tidak. Jadi mana kita pakai dalam suasana kritikal. Dan yang kalau kita claim itu pula claim dengan Allah dengan suatu yang kita kata value dia tinggi lah. Sama dengan soalan Puan Masnita ni. Boleh ke kita ungkit kebaikan kita untuk claim doa mustajab dari Allah? Hadis ini, kisah ini adalah dalil boleh. Dengan syarat, masa kita buat itu, kita ikhlas. Masa kita buat, kita ikhlas pada Allah. Cuma bila dalam masalah ni, dia timbul balik benda tu, boleh.
Kita pergi umrah suami isteri. Hilang suami. Mesti ada ramai yang ada pengalaman. Masa tawaf hilang suami. Ataupun masa haji hilang suami. Tak tahu dah ni. Ataupun masa pergi melontar kat Mina hilang dah dari grup. Tak tahu dah nak buat macam mana. Tawassul doa, ya Allah aku pernah tolong orang susah dulu, tolonglah jumpakan aku. Tak jumpa suami tapi jumpa dengan jemaah yang sama grup. Boleh balik ke kemah sekali. Maknanya biar dalam keadaan kritikal dan yang kita claim itu suatu yang special. Janganlah kita dalam keadaan kritikal ni. Nak bedah jantung ni, suami nak bedah jantung. Ya Allah, tadi aku sembahyang sunat 2 rakaat lepas maghrib. Jadi tolonglah selamatkan suamiku bedah jantung ni. Malulah sikit dengan Allah nak claim dengan hak gitu tu. Maksud sembahyang sunat lepas maghrib yang selalu kita buat. Maksudnya claim dengan something special. Di sinilah makna tawassul yang diharapkan. Ustaz, kalau dah claim masih dapat lagi ke pahala? Dapat. Pahala tak perlu delete. Allah bukan berkira macam kita. Yang kita dapat pahala buat baik mak ayah dulu, dah confirm dah pahala. Kita claim hari ni tak delete pahala tu. Tapi kebaikan itu dapat top up dan support lagi kita. Cerita yang ketiga itu, apa kebaikan majikan itu memulangkan semua hasil dari duit gaji pekerjanya. Iyalah, maknanya kejujuran dia menguruskan harta. Dari segi fiqahnya, dari segi fiqah, sebenarnya yang apa yang dia wajib bayar pada pekerja dia hanyalah nilai gaji sebenarnya, nilai gaji. Tetapi yang jadi special, yang jadi layak untuk dia claim pada waktu lain, kerana duit gaji yang dia rolling itu ada hasil yang banyak, lalu dia bagi semua. Dari segi syariat, dari segi fiqh, token tadi hanya perlu bayar gaji je. Ini dia sampai bagi semua. Ini keistimewaan. Dan ini berkait dalam bab niat yang ikhlas ketika melakukan amalan, dan juga ini berkait juga dengan satu kaedah dalam bab berdoa, itulah bertawassul kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika berdoa. Ini kaedah dalam bab doa. Boleh bercerita pada Allah. Rahimah Abdullah, Ustaz, bercerita kena bersuara ke atau dalam hati? Kalau kita di luar solat, contohnya lepas dah sembahyang hajat, semua lepas dah bagi salam, lepas sembahyang kita pun tadah tangan, dalam hati boleh, tetapi kalau terkeluar di mulut akan bantu kita untuk lebih khusyuk. Seorang isteri yang bangun sembahyang tahajud, dia berdoa, keluar suara, ya Allah, suamiku itu malas sungguh sembahyang subuh, ya Allah, letih dah aku kejut dia bangun sembahyang subuh, ya Allah. Musim-musim Covid ni tak insaf-insaf lagi. Bukan sahaja doa tu menyentuh hati dia, suami yang dalam selimut pun dengar juga. Jadi ni bukan cerita orang kat sini lah. Betul, feeling dia memang feeling dia lain bila kita suarakan. Tapi ada juga orang yang berdoa ketika dia sedang sujud. Kalau masa tengah sujud nak berdoa, dalam hati je lah. Jangan pula duk cakap sambil sujud, ya Allah, namanya dia tu tak bayar hutang aku. Orang pun duduk sebelah tengok, dia cakap dengan siapa tu tengah sujud tu. Jadi kalau dalam solat, biar dalam hati kita. Kalau di luar, kita boleh bersuara. Wallahu a'lamu bis-shawab. Masya Allah. Kita selesai dah bab yang pertama. Kita akan masuk dalam kuliah akan datang bab berkait dengan taubah. Bab taubah. Bab yang berkait dengan taubat. Semoga kita dah go through hadis-hadis dalam bab ikhlas ni. Kita selalu beringat, kita ikhlaskan niat kita dalam, khususnya dalam majlis ilmu kita ni, dan dalam apa-apa saja kerja buat kita dah baca bab ikhlas ni, alhamdulillah. Dan sekarang minggu depan insya-Allah kita sambung dalam bab taubah. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ada apa-apa makluman daripada pihak penganjur?
ada apa-apa maklumat, insya-Allah kita sambung minggu depan. Siapa yang ada masa cuba go through dulu, baca dulu sikit-sikit hadis dalam bab taubat. Minggu depan kita bincang-bincang insya-Allah. Saya ni segan, tapi saya nak ucapkanlah terima kasih. Sebab penganjur tiap-tiap minggu transfer duit pada saya, dia kata ada sumbangan daripada yang hadir. Terima kasih sangatlah. Saya hargainya dan moga-moga diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak beri pun tak apa, beri pun alhamdulillah. Saya ucap terima kasihlah. Moga-moga yang penting teruskan hadir majlis ilmu. Dan moga-moga saya doakan agar semua diberkati oleh Allah, dipermudahkan urusan, ditambah rezeki masing-masing, dan paling penting moga-moga Allah beri istiqamah pada kita untuk terus berada dalam majlis ilmu. Bukan saja pengajian hadis, tapi pengajian Al-Quran, qiraat, bahasa Arab dan semualah. Dan selain daripada istiqamah, kita minta Allah beri kekuatan pada kita untuk beramal dengan ilmu yang kita pelajari ini insya-Allah. Dan ajak lagi sahabat-sahabat kita yang lain untuk bersama dalam kelas-kelas kita di sini. Jawatankuasa penganjur dah anjur program. Peranan kita yang hadir ni, ajak lagi orang lain supaya hadir, supaya majlis kita bertambah meriah insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih. Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Ada yang berpuasa hari ni, sama-samalah tolong doa untuk saya dan sama-sama dalam grup. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Oh. Ustaz, Assalamualaikum.